warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai semua, apa khabar penonton-penonton di rumah? Anda sedang menyaksikan Hello Doktor di TV3, pastinya bersama dengan saya Anim Izzati, dan saya sentiasa mengharapkan yang terbaik untuk anda semua. Hari Ahad kan, hari bersama dengan keluarga dan hari untuk kita menimba ilmu pengetahuan berkaitan dengan kesihatan. Macam mana yang anda dapat nampak di hadapan saya ini, tulang semestinya inilah. Kadang-kadang ada yang tanya, betul ke ini ke gambar tulang kita? Ini adalah antara gambaran yang kita nak kongsi bersama dengan anda. Kenapa kita perlu tahu tentang kesihatan tulang belakang kita? Sebab apa? Sebenarnya kalau dalam sedar tak sedar kita nak bergerak, kita nak bersenam, kita nak beriadah ataupun segala pergerakan adalah memerlukan satu penjagaan rapi tentang tulang belakang kita. Untuk kita memastikan fungsi fizikal kita juga dapat dilakukan dengan baik sekali. Jadi untuk anda semua, kalau mungkin ada sebarang pertanyaan, soalan dan sebagainya, jangan risau, boleh sahaja titipkan di Facebook page kami Hello Doktor TV3 ataupun boleh pergi sahaja ke Instagram kami TV3 Malaysia, cari sahaja poster yang ada terpaparnya guest kita dan saya hari ini sebagai host. Komen sahaja di situ apa masalah kesihatan tulang belakang anda ataupun pengalaman anda. Kita kongsikan nanti, kita tanyakan bersama dengan pakar. Bersama dengan kami nanti pakar bedah ortopedik dan tulang belakang Pantai Hospital Kuala Lumpur. Baiklah, untuk kita fahami lebih lanjut apakah sebenarnya yang nak dikongsikan pada hari ini berkaitan dengan kesihatan tulang belakang kita. Sama-sama kita saksikan bingkisan ini. Tulang belakang bersifat lentur dan kuat. Ini membolehkan manusia berdiri tegak dan menampung hampir 2/3 berat badan serta membantu pergerakan. Serangan sakit belakang lazimnya berlaku berikutan aktiviti seharian dan boleh menyebabkan gangguan saraf. Antara faktor diserang sakit belakang ialah apabila seseorang itu berdiri, berjalan, malah tidur dalam posisi yang salah. Kesan pada tulang belakang akan mula dirasai sekitar usia 30-an dan ke atas. Jadi, ia perlu dijaga supaya kita dapat bergerak dengan selesa. Terus kekal bersama siaran hari ini untuk ketahui lebih mendalam tentang kepentingan menjaga tulang belakang. Ya, dalam kita tak sedar sebenarnya sebab apa kesihatan-kesihatan ataupun segala pergerakan kita ni adalah melibatkan tentang bagaimana kita jaga tulang belakang kita. Pentingnya untuk kita memahami tentang kesihatan tulang belakang kita kerana begitu banyak sekali sebenarnya punca ataupun faktor yang mungkin kita terlepas pandang. Itu merupakan punca ada berlaku masalah kesihatan terhadap tulang belakang kita. Jadi terus sahaja kita akan bersama dengan pakar bedah ortopedik dan tulang belakang Hospital Pantai Kuala Lumpur, Dr. Suresan Mariapan. Terima kasih doktor bersama dengan kami. Terima kasih Puan Anim. Ya, doktor. Kita terus saja doktor, mungkin kepada perbincangan kita. Alang-alang doktor bersama dengan kami kan, kita nak tanya banyak tapi kita mungkin boleh mulakan terlebih dahulu dengan fungsi tulang belakang kita yang mana mungkin ianya memberi impak kepada kehidupan seharian kita, perjalanan pergerakan kita. Silakan doktor. Yeah. So sebelum kita bincang pasal fungsi tulang belakang, bagi izinkan saya untuk menjelaskan struktur tulang belakang. Okey, silakan doktor. Bahagian atas ni bahagian tengkuk, kita panggil cervical spine. Ya. Cervical spine. Dan di bahagian ni melindungi paru-paru, kita panggil thoracic spine. Bahagian bawah lagi yang selalunya kita rasa sakit, lumbar spine. Dan dekat dengan tulang pinggul ni kita panggil sacrum dan coccyx. Okey. So struktur ni tulang belakang membolehkan memberi sokongan kepada struktur badan. Kalau tak ada tulang belakang, kita tak boleh duduk tegak. Kita melentur. Kita tak dapat jalan. Kita tak dapat bongkok ambil barang. So tulang belakang ni memberi struktur untuk badan. Yang kedua ni, dalam tulang belakang ni ada banyak sendi-sendi dan dia ada disk. Bila ada sendi dan disk ni, dia boleh menyebabkan kita badan boleh melentur dan mengambil barang. Fleksibel. Kalau tidak, kita hanya boleh duduk tegak aja. Kita tak boleh ambil barang dari bawah, tak boleh main football, tak boleh main badminton. Dan yang ketiga ialah dalam selain daripada struktur ni, dia ada saraf tunjang yang melalui tulang belakang di tengah-tengah. So, di tengah-tengah ni dia ada saluran saraf tunjang. Dari bahagian kepala, brain, dari otak, saraf tunjang akan turun ke bawah, dilindungi oleh tulang belakang. Kalau tak ada tulang belakang, saraf tunjang mudah tercedera. So, dia akan menyebabkan kelemahan dan kebas kaki. Yang keempat ialah di samping memberi struktur ni, melindungi saraf, dia juga melindungi organ-organ penting dalam badan.
depan thoracic spine ni, dia ada paru-paru, ada jantung. So dia melindungi organ-organ utama. Lambar ni dia ada usus dan dia ada ginjal. Okey. So dia melindungi organ-organ utama begini. Selain daripada itu, tulang belakang juga berfungsi untuk menghasilkan sel-sel darah. Ya. Sebab dalam tulang belakang ni ada sum-sum tulang. Okey. So dia membantu menghasilkan sel-sel darah. Okey, dalam erti kata lain, kalau kita menjaga tulang kita, banyak masalah kesihatan lain juga dilindungi yang Ya, melibatkan betul. organ-organ utama kita. Betul. Seperti ginjal dan sebagainya yang dikabarkan doktor tadi. Doktor, mungkin kita boleh berbalik kepada fungsi tulang terhadap kehidupan manusia sendiri, doktor. Ya. So fungsi yang seperti yang saya terangkan tadi. So bila otot-otot attach pada tulang ni, Okey. so dia akan boleh menyebabkan kita bergerak. Kalau Okey. tiada otot-otot, ada tulang belakang, maksudnya kita tak dapat bergerak dan Okey. tak dapat berjalan. Ya. Selain daripada kita nak lebih faham mengenai kenapa pentingnya kita perlu menjaga kesihatan tulang belakang kita, doktor? Okey. So kita tahu fungsi-fungsi. So kepentingan ialah untuk melindungi fungsi-fungsi. Okey. Ya. So bila katakan saraf tunjang. So kalau kita tidak menjaga tulang belakang, saraf tunjang boleh tercedera. Kita pernah selalu dengar slip disc. Slip Ya, disc ni boleh betul. keluar kena pada saraf dan menyebabkan sakit pada kaki, dan kes-kes yang larut kita boleh menyebabkan kelembahan kaki, tak dapat buang air besar, tak dapat buang air kecil dan boleh terlantar di katil. Ya. Okey. So lain ialah kalau kita tidak dapat memelihara tulang belakang ini dengan elok, kita akan sakit. So sakit ni boleh datang dari disc, boleh datang dari tulang belakang, facet joint ataupun sacroiliac joint bahagian bawah ni. So kita perlu memberi perhatian untuk memelihara kesihatan tulang belakang. Kalau tidak, kita akan rasa kurang selesa dalam kehidupan ini. Dalam bahagian yang banyak-banyak doktor terangkan seperti tadi kan, bahagian mana yang selalunya berfaktor ataupun senang, mudah untuk berlakunya mungkin kesakitan apabila kita, yalah, hari-hari kita menggunakannya dalam pergerakan seharian kita? Okey. So maksudnya masalah tulang belakang ini, bahagian mana yang selalu bermasalah? So selalunya bahagian tengkuk satu, dan bahagian bawah. Kita sebab sakit bahagian bawah, lower back pain. Ya. Okey. So bahagian tengkuk ni, bahagian atas ni, dia boleh disebabkan oleh disk keluar ataupun sendi-sendi membesar menyebabkan sempit, uratnya sempit. Kesempitan ni saraf-saraf tak dapat lalu elok, menyebabkan sakit menjala ke tangan. So sometimes di samping kesakitan boleh menyebabkan numbness ataupun kebas tangan dan kaki. Kalau saraf tu dihimpit lebih kuat, dia boleh menyebabkan pergerakan tak stabil. So patient boleh kalau terentak sedikit dia boleh jatuh cepat. Okey. So kalau memandu kereta, dia tekan emergency brake, dia akan menyebabkan terantuk dan menyebabkan kedudukan kaki dan tangan tak dapat bergerak. Okey. So yang itu satu. Ya. Lagi satu ialah bahagian bawah ni, lambar. Kita panggil bahagian lambar. So yang ni boleh disebabkan tekanan pada saraf satu. Lagi satu struktur dia, sendi, sacroiliac joint. Yang itu semua boleh menyebabkan sakit belakang. So kalau kena pada saraf macam tadi, dia boleh menyebabkan kebas dan sakit menjala ke kaki. Tapi kalau keadaan melarat, dia boleh menyebabkan susah nak buang air besar, tak dapat kawal buang air kecil pun. Okey. So kalau masalah lain macam sakit di bahagian sendi, macam kita panggil facet joint di bahagian ni. Okey. So kalau sakit, kita duduk lama, kita akan rasa sakit. Kalau nak bangun dari tempat duduk sakit, nak bangun dari tempat baring pun sakit. Pergerakan dari satu posisi kepada satu posisi tu. Ya, semua pergerakan sakit. So pada masa yang sama, dia boleh kalau orang yang duduk untuk atas kerusi untuk waktu yang lama. Okey. Mainly desktop people. So desk job So bahagian ni kita panggil sacroiliac joint. Okey. So yang ni boleh inflamasi. So inflamasi bahagian ni menyebabkan sakit kalau duduk untuk waktu yang lama. So okey. Itu sedikit penjelasan berkaitan dengan antara masalah dan juga mungkin bahagian-bahagian yang seringkali berpunca ataupun boleh berlakunya masalah terhadap kesihatan tulang belakang kita. Doktor, kita nak raikan seorang pemanggil di talian. Ya, Kita bersama silakan. dengan Zainab. Hello, Assalamualaikum Puan Zainab. Waalaikumsalam. Selamat petang, Doktor. selamat petang Puan Zainab. Silakan Puan Zainab dengan soalannya.
Ya, saya nak tanya doktor, saya mengalami slip disc dekat L4, L5 pada tahun 2018. Lepas tu pada tahun 2020 saya jatuh. Lepas tu tulang saya T4 dan T5 saya dia T4 remuk dan T5 saya dia patah. So sekarang ni saya rasa numbness dekat belakang ni, dia rasa numb. Lepas tu saya punya tengkuk, selalu saya kena pusing-pusing tengkuk tu. Lepas tu dia rasa pening. Saya akan buat MRI pada bulan 3 tahun depan. Saya rasa sakit sangat doktor. Apa yang patut saya buat? Okey, Puan. Sekarang ada beberapa... Terima kasih banyak-banyak Puan Zainab. Doktor Ya, silakan. sama. Terima kasih doktor. Okey, terima kasih Puan Zainab. Puan Zainab ada mempunyai beberapa masalah. Satu, dia ada disc prolapse, L4, L5, slip disc ya, L4, L5. Lagi satu ialah dia ada tulang patah dan remuk pada T4 bahagian atas ni, T4. T5. Dan dia juga mempunyai kesakitan pada bahagian tengkuk. So on top of semua ni, dia mempunyai kebas tangan dan kaki. So tiga keadaan ini boleh menyebabkan masalah sama. So kalau disebabkan slip disc, Puan masih boleh ada kebas sampai ke kaki. Yang tulang yang patah boleh menyebabkan kecederaan pada saraf tunjang, dan bila ada kecederaan pada saraf tunjang, sebahagian daripada badan akan rasa kebas. Maksudnya katakan T4, T5 kebasnya dari bahagian perut ke bawah, dada ke bawah. So kalau kecederaan itu disebabkan oleh tengkuk. Lebih kuat lagi, sama ada kebas tu ke tangan ataupun dia kelemahan kan kebas di tangan ataupun kedua-dua tangan dan kaki. Bergantung pada berbanyak saraf tu kena dihimpit. Okey, doktor, sedikitlah mungkin untuk menjawab sedikit persoalan lagi daripada Puan Zainab tu, apa yang perlu Puan Zainab lakukan doktor kalau dalam situasi ini? Okey, sekarang sepatutnya saya rasa Puan Zainab perlu dapatkan perhatian daripada pakar tulang spinal. Okey. So dia akan menentukan bahagian mana yang memberi masalah. Selalunya kita akan ambil screening, ambil X-ray bahagian thoracic spine, lumbar spine, tengkuk dan tengok bahagian mana yang memberi masalah. Dan seterusnya kita akan ambil MRI. Kalau kebasnya memang signifikan, kita akan ambil MRI dan dari sana kita akan cadangkan apa pembedahan ataupun rawatan yang perlu dilakukan. Boleh lakukan kan? Okey, itu dia. Kita harap menjawab sedikit sebanyak persoalan daripada Puan Zainab. Kita nak meraihkan juga soalan dari rakan kita secara maya di Facebook page kami. Ini dia Nur Hidayah Muhammad Hanafi bertanya, saya mula tahu tulang belakang saya bengkok masa umur saya 24 tahun. Bila tanya doktor kata tak perlu pembedahan sebab dah lebih had umur. Jadi sekarang saya hanya buat fisio. Apa peluang untuk tulang saya pulih dan jadi lurus? Tapi sebelum tu doktor, kita hold dahulu, kita tahan dahulu untuk menjawab persoalan daripada rakan kita Nur Hidayah. Seketika nanti kembali kita selepas kita rehat seketika hanya di Hello Doktor. Bermula pada penghujung tahun 2015, saya dapati apabila badan saya berada dalam posisi yang perlu membongkok, keadaannya sangat-sangat sakit seperti suatu tekanan di antara bahagian pinggul dan juga bahagian pinggang saya. Saya ingatkan macam angin biasa dan saya pun teruskan dengan urutan tradisional selama hampir sebulan, tapi saya tengok tak ada perubahan. Jadi saya pun buat keputusan untuk berjumpa dengan doktor dan doktor mencadangkan untuk membuat MRI scan. Hasilnya, saya baru tahu saya mempunyai penyakit slip disc di bahagian lumbar dan apa yang saya lakukan selepas itu adalah dengan mengamalkan berenang dan juga yoga untuk menjaga kesihatan saya. Saya ada mengidap penyakit skoliosis iaitu tulang belakang bengkok. Jadi saya mula mengidap penyakit ini disebabkan saya ada mengalami kemalangan kecil pada tahun lepas. Jadi doktor mengesahkan saya pada tahun inilah. Jadi dia ada menyarankan saya untuk buat beberapa rawatan seperti fisioterapi dan juga senaman. Sakit dari tulang belakang sampai ke kaki kiri, rasa kebas. Suami bawa saya ke kecemasan dan dimasukkan ke wad. Kesan sakit ni, saya tak dapat menjalankan kerja rumah yang berat dan menaiki tangga. Turun tangga pun perlukan sokongan. Lepas dapat tahu, saya dicadangkan doktor cuba akupunctur dan fisioterapi.
Itulah antara perkongsian daripada penonton-penonton kita berkaitan dengan keadaan kesihatan tulang belakang mereka. Ada yang kata tulang belakang mereka bengkok dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan memberi impak pada kehidupan seharian mereka. Tak boleh angkat berat dan sebagainya. Itulah yang kita harus faham kenapa pentingnya menjaga tulang belakang dengan begitu rapi sekali penjagaannya untuk kita memastikan fungsi fizikal kita dapat dilakukan dengan baik. Baiklah, kita berbalik kepada soalan kita dari rakan secara maya dari Facebook kami. Nur Hidayah Muhammad Hanafi bertanya, saya mula tahu tulang belakang saya bengkok masa umur saya 24 tahun dan bila tanya doktor kata tak perlu pembedahan sebab dah lebih had umur. Jadi sekarang saya hanya buat fisio. Apa peluang untuk tulang saya pulih dan jadi lurus? Terima kasih Nur Hidayah. Doktor, silakan doktor, mungkin doktor ada penjelasan yang dapat diperincikan. Okey. Terima kasih untuk dari soalan dari Puan Cik Nur Hidayah. So pada umur 24 tahun didapati dia mengalami masalah bengkok tulang belakang. Yang ini selalunya a bit late lah presentation untuk kalau nak dapatkan untuk nak detect tulang belakang bengkok. Okay. Tapi kalau tulang belakang tu bengkok, kita kena ukur dia punya corpse angle kita panggil. So kita kena ukur berapa banyak dia punya angle. Bukan semua tulang yang bengkok perlu diluruskan. So kalau corpse angle dia kurang daripada 40, kita boleh tunggu lihat. Ya. Kalau lebih daripada 40 dan kita kena buat sesuatu. Okay. Pada masa yang sama kita kena perhatikan sama ada pesakit ada masalah-masalah lain. Maksudnya dia ada kebas tangan, ada kebas kaki, ada perjalanan sama dia mengganggu dia punya kebolehan membuang air besar, membuang air kecil. So dari sana kita sama ada dia ada masalah pernafasan, ada masalah jantung. So dari sini kita akan tahu sama ada pesakit ini memerlukan pembedahan atau tidak. Kalau tulang bengkok, tanpa pembedahan memang payah untuk meluruskan tulang. Pada usia yang muda, katakan lebih kurang 12 tahun, 11 tahun, dan kalau corpse angle dia bengkok dia kecil, angle dia kecil. Kita boleh guna brace, kita panggil bekong untuk menahan bengkok dia lebih serius. Tapi bila dah lebih daripada 15 tahun, tulang menjadi rigid. That means tak melentur. So susah kalau nak pakai bekong, tak ada guna. So dia tak akan dapat diluruskan kembali. Okey. Jadi adakah kalau dikatakan di sini lebih awal kita dapat diagnose sakit tulang belakang tu, mungkin chances untuk dia pulih lebih tinggi? Betul. Especially yang skoliosis, untuk pesakit skoliosis. Kita ada screening program kat sekolah. So doktor akan pergi, dia akan measure dia punya dia angle. So dia akan tahu sama ada pesakit ini mempunyai skoliosis dan dia akan detect, dia akan hantar ke klinik-klinik kerajaan di mana dia akan dinilai sama dia memerlukan rawatan lanjutan di klinik pakar-pakar tulang belakang. Okey, kita bercakap tentang masalah tulang belakang bengkok ini. Doktor, adakah ianya berpunca daripada genetik ataupun apakah punca-punca yang boleh menyumbang kepada keadaan kesihatan ini? Okey. So tulang belakang bengkok ni dia ada dua jenis. Satu skoliosis, that means dia bengkok kiri ke kanan, kanan ke kiri. So sometimes kita nampak huruf S ataupun huruf S, C. C. So dia ke kiri kanan, kanan ke kiri begitu. Lagi satu ialah bongkok ke hadapan. So yang ni kita jumpa lebih kepada orang yang usia tua. Dia di mana dia kita sebabkan osteoporosis, tulangnya tak kuat, dia patah dan dia makin lama dia membongkok ke hadapan. So punca-punca tulang bengkok ni ialah satu kita panggil congenital. Ada pesakit yang dilahirkan dengan tulang yang bengkok ni. So dia punya kedudukan tulang tu tak begitu selari. So bila dia membesar dia akan menjadi bertambah bengkok. Lagi satu keadaan ialah yang menyebabkan saraf masalah saraf macam polio, cerebral palsy. Masalah saraf ni menyebabkan otot-otot yang berpaut pada tulang. Ada yang bekerja, ada yang tak bekerja. So yang bekerja tu dia akan tarik kuat, yang tiada dia akan tarik. So itu menyebabkan tulangnya menjadi bertambah bengkok. Ketiga ialah kuman. Bila kuman masuk dia akan merosakkan tulang belakang. So bila tulang belakang rosak, dia akan menjadi bertambah bengkok. Bila pasien jatuh, fracture, tulang patah dan tidak mengambil rawatan. Kalau doktor kata perlu buat pembedahan, dia kata tak perlu. So yang ni pun akan menyebabkan tulang bertambah bengkok. Bila dia membesar ataupun melarut,
dia mengambil masa, bengkoknya akan bertambah dan menjadi berketara. Apabila tulang itu dah rigid dengan bentuk itu, sukar untuk kita kembalikan kepada bentuk yang sepatutnya, yang selari dimaksudkan tadi. Doktor, kita nak meraihkan seorang lagi pemanggil, Doktor. Kali ini Puan Siti dari Bangi. Assalamualaikum, Puan Siti. Waalaikumsalam. Ya, silakan Puan Siti, soalannya kepada Doktor. Sebelum tu, Puan Siti, sorry, minta maaf sangat. Puan Siti kena tutup volume dulu di TV tu. Okey, lepas tu boleh tanyakan soalannya kepada doktor. Silakan. Doktor, saya Siti daripada Bangi. Selamat petang, Puan Siti. Saya berkenaan dengan tulang belakang lah. Ya, Puan Siti, saya dah sakit daripada 2017. Dah kira 3 kali saya buat injection RF. Okey. Last tu doktor tak suggest saya buat RF. Doktor sebut major operation. Adakah tu solution terakhir, doktor? Okey, terima kasih banyak-banyak Puan Siti. Okey. Doktor, solusi terakhir adalah pembedahan. Adakah itu solusi? Ramai yang mungkin nak mengambil penyelesaian ini jauh, tak nak dibedah disebabkan masalah kesihatan ini. Bila datang ke klinik jumpa doktor, bukan semua pesakit yang sesuai untuk dibuat pembedahan. Kalau sakit itu pada waktu yang awal, kita bagi treatment macam fizioterapi, makan ubat. Lebih melarat, kita akan buat radiofrekuensi. Maksudnya kalau RF sakit di radiofrekuensi RF tu. So kalau lepas 3-4 kali masih sakit, kita perlu menilai balik. Kita mungkin perlu buat MRI balik. Tengok apa masalahnya. Kalau radiofrekuensi, selalunya kita letak bahagian facet joint di bahagian belakang ni. Ya. So mungkin masalahnya bukan di facet joint, mungkin bahagian lain. Dia ada banyak masalah lain. Itulah sebabnya kena buat lagi sekali MRI itu untuk kesan semula. Dan sebab dah 4 kali dalam lebih kurang 4 tahun, 2017 setiap tahun dia perlu buat untuk saya, radiofrekuensi untuk sakit belakang adalah untuk mengurangkan sakit. Dia bukan rawatan untuk menghilangkan sakit. Caranya ialah membuat fizioterapi, menguatkan otot di bahagian belakang. Bila otot bertambah kuat, baru sakit datang kurang. So, radiofrekuensi adalah untuk mengurangkan sakit, bukan untuk merawat. So, satu, kita perlu menilai balik diagnosis yang kita buat, sama ada dia dah bertambah tenat. Lagi satu ialah kita perlu kuatkan fizioterapi, kuatkan otot di bahagian belakang untuk mengurangkan sakit belakang. Itu antara solusi yang mungkin boleh dikongsikan berdasarkan penjelasan daripada Puan Siti kan bersama dengan Dr. Suresan sekarang ni. Dan kita harapkan ramai lagi yang berkongsi. Boleh titipkan saja di Facebook page kami ataupun boleh hubungi kami di 0377261603. Sebelum tu doktor, kita nak sambung perbincangan kita dengan mendengarkan soalan daripada seorang selebriti. Sama-sama kita saksikan. Hello doktor, Assalamualaikum. Saya Taufik Hanafi. Doktor, saya nak tanya doktor, adakah sukan seperti berbasikal dan juga weightlifting antaranya lah kan, agak berat, pergi gym, macam saya seorang pelakon, kadang-kadang nak siapkan badan ni untuk next character sampai sehari 2 kali masuk gym. Adakah sukan-sukan seperti itu akan memberi kesan kepada tulang belakang kita, kesan dalam masa yang pendek dan juga jangka masa yang panjang, contohnya bila dah berumur? Ya, itu dia soalan daripada Taufik. Kadang-kadang kita rasa bersukan ini dapat mengurangkan daripada masalah kesihatan yang berlaku. Tapi mungkin juga berpunca daripada bersukan itulah keadaan kesihatan tulang kita terganggu. Apa penjelasan doktor? Ya, betul. Teknik buat aktiviti sukan ni kena perlu betul. So, kalau angkat berat badan. Angkat berat. So, kita kena pastikan teknik yang kita buat tu betul. Kita punya core muscle, maksudnya otot-otot bahagian tengah kena kuat sebelum kita buat aktiviti-aktiviti ini. So, dan kita perlu pastikan kalau ada kecederaan, kita bagi tempo yang sesuai untuk kecederaan itu sembuh sebelum kita continue buat aktiviti-aktiviti. Malangnya kita tidak mengindahkan. Kita nak mencapai target, so kita akan buat ini. Yang cycling pun, dia road cycling, kita bongkok ke hadapan. So, kalau tak sesuai, saya cadangkan guna hybrid bicycle. Hybrid bicycle atau mountain bike di mana kita boleh berdiri lebih bonceng dengan lebih tegak daripada bongkok ke hadapan. So, memang angkat berat, especially kalau tekniknya tak betul, boleh menyebabkan masalah. Lebih-lebih lagi pada disk.
So ramai pesakit yang saya jumpa yang pergi ke gym, dia ada masalah gym. Disk. Betul. Apatah lagi selalunya postur badan kita ni memberi peranan juga kan. Kita nak duduk di pejabat, nak berbasikal ataupun apa segala bentuk pergerakan yang kita nak lakukan ni, dari satu posisi ke satu posisi tu pergerakan tu penting. Postur badan tu sangat penting. Sebab tu kita sering kali ditekankan dengan postur badan yang betul. Tapi mungkin biasalah keadaan ini tidak diendahkan setengah. Saya sendiri pun kadang-kadang terlepas pandang, doktor. Okey, itu sedikit penjelasan daripada doktor setakat ini. Perkongsian kita berkaitan dengan kesihatan tulang belakang. Nanti kita akan kembali dengan seorang lagi tetamu istimewa juga nak kongsikan tentang kesihatan tulang belakang seketika nanti hanya di Hello Doktor. Masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Saya Anim Izzati bersama dengan anda. Jadi kepada anda yang tak henti-henti tanyakan soalan, terima kasih banyak-banyak. Teruskan kerana hari ini kita nak banyak lagi kongsi berkaitan dengan keadaan kesihatan tulang belakang. Cuma kali ini kita akan bersama dengan tetamu kita iaitu wakil dari GSK, Miss Amber Lee, untuk membincangkan serba sedikit tentang kesihatan tulang dengan pengambilan Caltrate. Apa khabar Miss Amber? Hai, khabar baik Anim. Okey Miss Amber, senang saja kita terus kepada soalan. Apakah itu Caltrate yang nak dikongsikan? Okey, terima kasih Anim. Okey, hari ini saya akan menjelaskan kepada para penonton Hello Doktor apakah itu Caltrate. Ya, so Caltrate ialah sejenis suplemen ataupun makanan tambah kesihatan bagi menjaga kesihatan tulang. Dan di Malaysia kami mempunyai 3 pilihan berbeza untuk memenuhi keperluan individu di Malaysia. Dan boleh nampak yang Caltrate 600 warna kotak biru ini mengandungi kalsium untuk menjaga kesihatan tulang. Yang memang sesuai bagi orang yang mahu meningkatkan pengambilan kalsium harian ataupun bagi orang yang sudah mengambil pelbagai jenis suplemen dan hanya mahu meningkatkan suplemen kalsium harian sahaja. Dan warna pink kotak ini, Caltrate 600 Plus D, mengandungi kalsium dan vitamin D untuk membantu badan anda menyerap kalsium. So kedua-dua ini macam menghasilkan kesan sinergi. Dan last sekali, Caltrate 600 Plus yang warna kotak ungu ini dirumuskan dengan kalsium, vitamin D dan mineral suri seperti magnesium, zinc, kuprum dan mangan untuk membantu kekuatan tulang dan juga perkembangan rangka tulang. So produk ini macam memberikan manfaat yang lebih komprehensif antara 3 Caltrate ini. Itu dia. Tadi banyak kali Miss Amber sentuh tentang kalsium. Jadi apakah jenis kalsium yang digunakan dalam produk Caltrate ni? Ya, Caltrate mengandungi kalsium karbonat. Itu dia, kalsium karbonat. Kita kena ingat ya, kadang-kadang kita kena belajar juga tentang kalsium ni untuk fahaman kita bersama dan untuk kesihatan kita bersama. Jadi selain daripada kalsium, apakah vitamin dan juga mineral yang penting untuk kesihatan tulang? Ya, okey. Pada hakikatnya hanya beberapa jenis beberapa jenis vitamin dan mineral yang penting untuk kesihatan tulang. So, sebagai contoh, vitamin D penting untuk membantu badan anda menyerap kalsium. Dan mineral tambahan lain seperti magnesium, zinc, kuprum dan mangan juga memberikan manfaat yang tertentu. So, zat-zat mineral ini boleh membantu perkembangan rangka tulang, penyenggaraan tulang dan juga fungsi otot. Okey, itu dia. Kadang-kadang kita kena faham juga kan tentang fungsi-fungsi yang dinyatakan vitamin dan mineral untuk kita lebih tahu apakah yang sesuai untuk badan kita. Jadi apakah mungkin Caltrate ini juga sesuai bagi mereka yang tak tahan dengan laktosa ataupun intoleransi dengan laktosa ini? Laktos, ya, memang. Caltrate tidak mengandungi laktosa ataupun pengawet. So, produk ini memang sesuai bagi orang yang tidak tahan laktosa, lactose intolerant ataupun orang yang tidak suka makan makanan yang kaya dengan kalsium seperti susu ataupun yogurt. So, kita memang mencadangkan Caltrate sebagai suplemen untuk memastikan badan anda kita mengambil kalsium yang tertentu. Dan kita tahu kalsium juga amat penting untuk pertumbuhan tulang dan juga perkembangan rangka tulang dan juga kesihatan tulang. Okey. Dan kalau kita nak ambil apa-apa suplemen pun kita kena tahu kan berapa banyak dos yang sesuai untuk kita. Dan kalau kita bercerita tentang Caltrate ni, berapa banyak yang kita perlu ambil sehari dan waktu bila yang paling sesuai sekali? Ya, kami mencadangkan pengambilan 1 pil 2 kali sehari bersama makanan. Okey. Lepas tu kami juga mencadangkan anda mengambil suplemen kalsium pada masa yang berasingan
sebab badan kita hanya boleh menyerap kalsium yang tertentu setiap hari je. So lebih kurang 500 hingga 600 mg sehari. Untuk penambahan kalsium dalam badan kita, kan? Betul. Kalsium tambahan ni kadang-kadang sangat penting untuk badan kita bagi memastikan kita ni cukup kalsium. Kadang pengambilan makanan seharian tu tidak mencukupkan kalsium dalam badan kita. Kalau tadi Miss Amber ada sentuh tentang yang sesuai ni adalah mereka yang dewasa. Mungkin umur mereka yang dewasa ataupun lebih spesifik sekali boleh dikongsikan juga? Okey, so mungkin 18 tahun dan ke atas. Okey, itu dia. Perkongsian berkaitan dengan pemakanan ataupun pengambilan kalsium cultrate ini dapat menambah kesihatan anda pastinya. Okeylah, terima kasih kita ucapkan kepada Miss Amber Lee, wakil dari JSK, berkongsi dengan kita banyak ilmu berkaitan dengan kesihatan tulang belakang kita. Dan penonton di rumah, untuk pengetahuan anda sebenarnya, sempena dengan Hari Osteoporosis Sedunia, Caltrate telah pun melancarkan pemeriksaan kesihatan tulang untuk meningkatkan kesedaran mengenai risiko tulang yang lemah. Jadi, untuk itu saksikan video ini. Penuaan dan kekurangan kalsium merupakan beberapa faktor risiko tulang lemah. Ketahui sama ada anda mempunyai risiko tulang lemah dengan mengimbas kod QR ini untuk membuat pemeriksaan kesihatan tulang Caltrate. Jaga kesihatan tulang dengan Caltrate. Sama-sama kita menjaga kesihatan tulang kita dengan Caltrate dan juga pengambilan makanan yang sihat pastinya. Baiklah, kita akan teruskan rancangan kita pada hari ini dalam Hello Doktor untuk berkongsi sedikit laporan khas yang disediakan oleh wartawan Irin Putri Azmi. Kali ini berkaitan dengan seorang wanita yang bernama Mariam Sairan, berusia 67 tahun. Katanya baru sahaja menjalani pembedahan 2 bulan lalu. Perkongsian seterusnya akan dikongsikan dalam paparan ini. Saksikan. Memang betul-betul memang saya sebab sangat-sangat. Saya jumpa doktor dan menasihatkan saya. Macam mana saya nak buat juga. Faktor usia boleh memberi kesan kepada kesihatan tulang seseorang. Jika masalah berlaku pada tulang belakang, ia boleh mengakibatkan rasa kebas ataupun rasa sakit pada anggota badan yang lain apabila berlaku tekanan pada saraf. Hari ini saya akan bertemu dengan seorang wanita yang pernah mengalami kesakitan yang teramat sangat akibat masalah tulang belakang yang dialaminya. Berusia 67 tahun, Mariam Sairan mula mengalami masalah tulang belakang sejak tahun 2007. Pada awalnya, Mariam beranggapan sakit itu adalah biasa sahaja. Namun, pada Julai lalu, masalah tulang belakang yang dialami wanita berasal dari kelang ini semakin serius. Sakitlah, sakit sangat sakit. Macam nak jalan tu tak boleh, kaki berat, kebas kan. Habis tu kita hubung dengan doktor lah. Apabila diduga dengan kesakitan sehingga membataskan pergerakan, segalanya serba tak kena bagi wanita ini. Tidak mampu menahan rasa sakit, dia mendapat rawatan dengan doktor pakar. Mariam telah melalui pembedahan tulang belakang 2 bulan lalu yang telah merubah hidupnya. Masa sakit kan, perasaan tu nak marah tu memang ada kan. Tak boleh nak buat kerja, tapi sekarang dah okey lah. Alhamdulillah dah boleh masak. Kita dah boleh ke sana ke sini lah kan. Tapi saya kena jaga hati-hati jugalah sebab doktor pun dah pesan kena jaga jangan jatuh kan. Macam tu lah. Mengakui pada awalnya takut untuk menjalani pembedahan, Mariam mencuba rawatan alternatif tetapi tidak berkesan. Menurutnya, terdapat juga beberapa kenalan yang menasihatinya untuk tidak menjalani pembedahan kerana dikatakan berisiko menjadi lumpuh. Selepas sebulan berfikir dan berbincang dengan keluarga, dia tekad untuk meneruskan pembedahan kerana percaya akan kepakaran doktor untuk memulihkannya. Masa saya lepas operasi tu, lepas tu 2 hari saya dah okey dah. Saya masuk ward 4 hari saya dah boleh jalan. Saya pesanlah dekat orang luar sana, buatlah, janganlah dengar cakap orang kan. Tapi saya pun itu hari dengar cakap orang, tak takut. Tapi disebabkan kita sakit dah tak boleh tahan tu kan. Saya jumpa, ya Allah Tuhanku, kau jumpa, kau memudahkan aku lah.
Itu dia Puan Mariam berusia 67 tahun, salah seorang pesakit Dr. Suresen juga. Doktor, bila melihat kepada keadaan Puan Mariam dan mungkin menjalankan pembedahan tu, apa yang doktor boleh katakan tentang kondisi Puan Mariam sendiri? Okey, Puan Mariam bila jumpa saya 3 bulan yang lepas, dia memang tak dapat berjalan jauh. Kalau dia jalan jauh, dia sakit kaki. So dia mengalami saraf dihimpit oleh disk dan ligamen-ligamen. Tulangnya dah tergelincir. So saya memerlukan buat pembedahan untuk meletakkan skru dan rod untuk membentulkan kembali struktur tulang tu. So selepas pembedahan, dua hari selepas pembedahan dia dah boleh jalan. Itu antara yang mungkin walaupun berisiko tinggi tetapi masih lagi ada chances itu doktor. So kita ada cara-cara lain sebab minimally invasive, walaupun usia melanjut kita boleh membuat pembedahan ini menggunakan lubang keyhole surgery. So patient ini menjalani 1 level fusion surgery, kita maksudkan letak skru untuk 4 skru untuk stabilkan tulang dan 2 level endoscopic surgery. Itu dia gambaran sedikit apa yang dijalankan ataupun pembedahan bagaimana yang dijalankan terhadap Puan Mariam sebentar tadi. Baiklah, kita nak raikan satu lagi soalan dari Facebook kami, Hello Dr. TB3. Sama-sama kita saksikan, ini dari Faiz Sabri. Saya sekarang hamil dah 7 bulan, selalu rasa lenguh dekat bahagian belakang badan. Macam mana cara nak jaga tulang belakang masa mengandung? Takut ada kesan berpanjangan. Ini soalan famous saya kira. Bagi ibu-ibu hamil memang sentiasa merasakan keadaan ini. Bangun kebas, sakit belakang dan sebagainya. Silakan doktor. So memang lebih kurang bila dah 7 bulan tu kandungan janin tu bertambah berat. So kita akan rasa bahagian belakang lenguh. So during the prenatal course, dia akan ajar cara-cara nak buat exercise untuk kuatkan bahagian belakang. So kita kena amalkan yang tu. Tapi jangan khawatir, kebanyakan masa selepas melahirkan anak, sakit tu akan kurang. Dia bukan berlanjutan. Kalau berlanjutan, kita boleh ambil MRI later kalau ada masalah macam sakit, kebas, dan masa itu kita boleh menilai sama ada apa-apa masalah yang lebih kekal disebabkan oleh kehamilan. Saya alami sendiri tapi saya tak pasti sama ada mereka yang juga cesarean ini alami benda yang sama atau mereka yang ambil epidural contohnya buat tahan sakit semasa nak bersalin dan sebagainya, katanya itu memberi kesan juga terhadap sakit tulang belakang. Sampai sekarang mungkin saya lah secara peribadinya ada rasa sakit tapi tidak begitu ketara selepas dah bersalin, mungkin dah setahun lepas itulah. Bagaimana pandangan doktor? Selalunya epidural dia dari midline, dari bahagian tengah. Kita masukkan jarum ke bahagian dekat dengan saraf, bukan ke dalam saraf. Di sekeliling saraf dan ubat akan ditabur di sekeliling saraf dia. So passage jarum masuk itu akan rasa sakit. Selalunya lebih kurang 6 minggu. Selepas itu sakit akan berkurangan dan tak ada yang selalunya tak kekal. Maknanya mungkin itu sakit ada dari segi kesihatan lain pula lah yang mungkin ada masalah daripada lain. Sakit itu. Okey, penjelasan yang saya kira begitu padat untuk ibu hamil untuk masa yang kita ada sekarang ini. Kita nak rehat seketika, kembali selepas ini masih lagi bersama dengan Dr. Suresen untuk menjelaskan apa yang bermain di fikiran anda tentang kesihatan tulang kita. Scotts Gamis dengan DHA mempersembahkan pengembaraan citra warna. Scotty dan kawan-kawan menerokai dunia lautan luas. Peti harta karun, bagaimana menyeberang ke sana? Scotty dapat idea. Sebuah jambatan pelangi untuk menyeberang dengan selamat dan menemui Scotts Gamis dengan DHA beraneka perisa. Scotts Gamis dengan DHA beraneka perisa. Kebangkitan era Kuku Kingdom.
Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera. Kebersihan persekitaran adalah penting ke arah kelestarian alam sekitar. Kita bertanggungjawab ke atas persekitaran bersih dan selesa yang menyokong kesihatan. Kebersihan tanggungjawab semua. Jaga kebersihan persekitaran untuk kesejahteraan kesihatan. Agenda Nasional Malaysia Sihat, sihat sepanjang hayat. 20 tak boleh berhenti, tak akan henti, naga tanpa henti. Tunggu apa lagi? Jom layan, jangan terlepas. Masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Kita bincangkan tentang isu kesihatan tulang belakang. Dalam kalangan rakyat Malaysia, saya kira banyak yang bertanya berkaitan dengan keadaan kesihatan mereka, tulang belakang yang pelbagai risiko dan sebagainya. Kita harapkan agar penjelasan daripada Dr. Suresan tadi dapat membantu anda. Dan kita nak raikan seorang lagi pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapakah di talian? Saya Zaleha dari Mersing. Okey, silakan Puan Zaleha bertanya dengan Dr. Suresan. Doktor, saya baru-baru ni ada kena sakit pada bahagian pinggang. Ya, Puan Zalia. Sakit sangat. Sampai nak bergerak pun tak boleh. Tapi pergi hospital, dia bagi obat. Ya. Adakah itu akan beri kesan pada tulang belakang saya? Okey, itu sahaja. Baik, terima kasih Puan Zaliha. Itu dia sedikit penjelasan daripada doktor. Okey, kalau kita kena tahu lebih lanjut mengenai masalah dia. Kalau sakit kuat, kita selalunya kita follow up patient. Sekurang-kurangnya kita ambil X-ray, kita tengok dari mana masalah tu. Dan kalau tak jelas dari X-ray dan selepas berehat, memberi ubat, fisioterapi masih sakit lagi, kita mungkin perlu buat MRI untuk investigate lanjut apa masalah sebenarnya. Tapi selalunya kita mula dengan ubat dan exercise fisioterapi. Dan kebanyakan sakit belakang, 80% akan hilang dengan makan ubat, berehat dan fisioterapi. Ya, itu rawatan awal yang boleh dilakukan kan? Makan ubat, fisioterapi ataupun exercise dan kemudian kita melihat kepada perkembangannya. Yes. Okey, doktor, kalau tadi kita cerita tentang masalah kesihatan tulang bengkok, bagaimana dengan keadaan mereka untuk hamil? Adakah berisiko juga? Okey. Selalunya kehamilan dengan tulang bengkok tiada kaitan, tiada masalah. Selalunya tulang adalah bengkok bahagian thoracic spine, bukan bahagian lumbar spine. Dan tulang yang bengkok ni tidak merubahkan kedudukan pelvis dia. Dia bahagian lumbar spine. So selalunya tak ada masalah untuk normal delivery. Tapi kalau ketinggian dia rendah ataupun di pelvic dimension dia kecil, so kita boleh discuss dengan obstetrik, doktor obstetrik untuk melihat sama ada sesuai untuk delivery yang normal ataupun perlu membuat cesarean section. Jadi perjalanan untuk 9 bulan dia membawa kandungan itu mungkin ada sedikit masalah, mungkin sakit lebih. Kalau lumbar scoliosis dia lebih daripada 40 darjah, dia mungkin ada masalah sakit di belakang. Memang orang biasa pun sakit. So kita memang expect orang yang skoliosis bertambah sakitlah. Tapi boleh dikawal, boleh diberi ubat untuk mengurangkan sakit dan boleh cuba delivery sebagai normal. Ya, itu dia. Okey, kita terus sahaja kepada cara rawatan yang mungkin boleh menjadi pilihan ataupun solusi mereka yang mempunyai masalah kesihatan ini. Okey. So rawatan ni secara umumnya saya divide untuk 3 jenis ya. Satu menggunakan jarum macam radiofrekuensi ataupun laser. Yang ini kita gunakan untuk masalah-masalah yang kecil. Katakan sakit dari facet joint di sini. So sakit belakang ya. So kita gunakan radiofrekuensi dan kita akan saraf yang keluar tu kita akan menjadikan dia kebas. Kalau ada disc herniation begini, kita akan masukkan laser jarum dan dari jarum kita gunakan laser. Itu pun untuk RF juga. Yang tu RF ataupun laser. Kita boleh merawat disk juga. Kalau disk tu kecil. Okay. Kalau disknya lebih besar, cara kedua ialah decompression. Kita panggil decompression. Decompression ni ada 2 jenis. Satu kita guna endoskop.
Cara dia buatnya ialah kita dari belakang kita akan masukkan skop. Skop ni lebih kurang 12 cm. Panjang dia. Dalam tu ada kamera dan ada ruang di dalam tengah skop di mana kita boleh masukkan di belakang dan kita akan nampak tulang dengan ligamen di belakang. So dari sana gambar akan ditayang di TV. Sebab kamera tu boleh menunjukkan gambar dan kita akan keluarkan tulang dan ligamen yang kompres pada saraf. So saraf tu kita boleh menjadi bertambah luas dan disk tu kita boleh keluarkan. So lukanya lebih kurang 1 cm. Yang tu yang kita buat untuk Puan Mariam. 2 level. Itu yang katanya selepas 2 hari boleh berjalan dah. Ya, sebab lukanya lebih kurang 1 cm bahagian atas dan bawah dan fusion. The other thing ialah fusion surgery. Fusion surgery ialah bila tulang tu tak stabil. Kita akan letak skru dan kita akan letak rod untuk mengikat tulang tu bersama. So dia tidak lagi beralih menyebabkan kesakitan di bahagian belakang. Itu antara rawatan yang doktor boleh jelaskan bersama dengan kita. 3 rawatan yang doktor klasifikasikan. Doktor, prevention is always better than cure, kan? Ya, betul. Maknanya posisi badan kita, postur kita selalunya sangat-sangat penting. Doktor mungkin boleh tunjukkan posisi duduk yang betul. Betul. Cara senaman ataupun fisio yang boleh dimanfaatkan orang awam ataupun penonton-penonton kita untuk kita mengetahui bagaimana kita elakkan daripada masalah kesihatan tulang kita. Okey. Especially posture. Saya selalu advise saya punya pesakit. Kalau gunakan komputer, kita kena tengkuk tu kena lurus. Ya, jangan bongkokkan, jangan dari atas ke bawah. Lurus. Bahagian kening mata sama aras dengan monitor di depan. So mata kalau dia tunduk ke bawah sedikit lebih kurang 15 darjah 35 darjah dia boleh nampak skrin elok. So shoulder sendi bahu di tepi pastikan dia selesa. Jangan rasa macam tertekan, stres kat shoulder. Untuk betulkan kedudukan tu kita kena adjust armrest. Armrest kat kerusi tu kena tinggikan. Juga, ya, betul. Kena tinggikan ataupun rendahkan armrest so that you rasa selesa. Ya. Dan tangan tu selari dengan lantai. Jangan ke bawah atau ke atas. Siku di tepi. Mouse atas table sama level dengan armrest. Dan bila kita gerakkan mouse, bukan menggunakan pergelangan tangan, ya. Gunakan siku. Dengan arms. Yes, gunakan siku. Sebab pergelangan tangan lebih mudah tercedera compare untuk siku. Okey. Lepas tu kita punya peha pun cushion tu peha kena selari dengan ketinggian dia. Ketinggian kena selari dengan lantai. Kaki tak boleh terumbang-ambing. Dia kena atas lantai. Itu dia. So kalau ada masalah, kaki itu tinggi sangat, kita letak box kat bawah untuk letak kaki atas box. Okey, itu antara posisi yang boleh anda tahu dan kita ambil cakna dengan posisi yang baik sekali untuk memberikan kesihatan tulang belakang kita. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Dr. Suresan Bariapan, pakar bedah ortopedik dan tulang belakang Hospital Pantai Kuala Lumpur. Doktor, terima kasih banyak yang saya pelajari hari ini dan menjawab juga soalan-soalan rakan-rakan kita di Facebook dan sebagainya untuk masalah kesihatan yang mereka alami. Minggu hadapan kita akan jumpa dengan vaksinasi penuh. Adakah anda dilindungi ataupun bebas daripada sebarang wabak dan sebagainya? Kita nak bercerita tentang dos penggalak vaksin juga. Jadi untuk meningkatkan pemahaman kita, jumpa anda minggu hadapan waktu yang sama. Sekian saja daripada saya, Anim Izzati. Assalamualaikum. Bye-bye.
Masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Kita bincangkan tentang isu kesihatan tulang belakang. Dalam kalangan rakyat Malaysia, saya kira banyak yang bertanya berkaitan dengan keadaan kesihatan mereka, tulang belakang yang pelbagai risiko dan sebagainya. Kita harapkan agar penjelasan daripada Dr. Suryasen tadi dapat membantu anda. Dan kita nak raikan seorang lagi pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapakah di talian? Saya Zaleha dari Mersing. Okey, silakan Puan Zaleha bertanya dengan Dr. Suryasen. Doktor, saya baru-baru ni ada kena sakit pada bahagian pinggang. Ya, Puan Zaleha. Sakit sangat. Sampai nak bergerak pun tak boleh. Tapi pergi hospital, dia bagi ubat. Adakah itu akan beri kesan pada tulang belakang saya? Okey, itu sahaja. Baik, terima kasih Puan Zaleha. Itu dia sedikit penjelasan daripada doktor. Okey, kalau kita kena tahu lebih lanjut mengenai masalah dia. Kalau sakit kuat, kita selalunya kita follow up patient. Sekurang-kurangnya kita ambil X-ray, kita tengok dari mana masalah tu, dan kalau tak jelas dari X-ray dan selepas berehat, memberi ubat, fizioterapi masih sakit lagi, kita mungkin perlu buat MRI untuk investigate lanjut apa masalah sebenarnya. Tapi selalunya kita mula dengan ubat dan exercise fizioterapi. Dan kebanyakan sakit belakang, 80% akan hilang dengan makan ubat, berehat dan fizioterapi. Ya, itu rawatan awal yang boleh dilakukan kan? Makan ubat, fisioterapi ataupun exercise dan kemudian kita melihat kepada perkembangannya. Yes. Okey, doktor, kalau tadi kita cerita tentang masalah kesihatan tulang bengkok, bagaimana dengan keadaan mereka untuk hamil? Adakah berisiko juga? Okey. Selalunya kehamilan dengan tulang bengkok tiada kaitan, tiada masalah. Selalunya tulang adalah bengkok bahagian thoracic spine, bukan bahagian lumbar spine. Dan tulang yang bengkok ni tidak merubahkan kedudukan pelvis dia. Dia bahagian lumbar spine. So selalunya tak ada masalah untuk normal delivery. Tapi kalau ketinggian dia rendah ataupun di pelvic dimension dia kecil, so kita boleh discuss dengan obstetrik, doktor obstetrik untuk melihat sama ada sesuai untuk delivery yang normal ataupun perlu membuat cesarean section. Jadi perjalanan untuk 9 bulan dia membawa kandungan itu mungkin ada sedikit masalah, mungkin sakit lebih. Kalau lumbar skoliosis dia lebih daripada 40 darjah, dia mungkin ada masalah sakit di belakang. Memang orang biasa pun sakit. So kita memang expect orang yang skoliosis bertambah sakitlah. Tapi boleh dikawal, boleh diberi ubat untuk mengurangkan sakit dan boleh cuba delivery sebagai normal. Ya, itu dia. Okey, kita terus sahaja kepada cara rawatan yang mungkin boleh menjadi pilihan ataupun solusi mereka yang mempunyai masalah kesihatan ini. Okey. So rawatan ni secara umumnya saya divide untuk 3 jenis. Satu menggunakan jarum macam radiofrekuensi ataupun laser. Yang ini kita gunakan untuk masalah-masalah yang kecil. Katakan sakit dari facet joint di sini. So sakit belakang so kita gunakan radiofrekuensi dan kita akan saraf yang keluar tu kita akan menjadikan dia kebas. Kalau ada disc herniation begini, kita akan masukkan laser jarum dan dari jarum kita gunakan laser. Itu pun untuk RF juga. Yang tu RF ataupun laser. Kita boleh merawat disk juga kalau disk tu kecil. Okay. Kalau disknya lebih besar, cara kedua ialah decompression. Kita panggil decompression. Decompression ni ada 2 jenis. Satu, kita guna endoskop. Cara dia buatnya ialah kita dari belakang, kita akan masukkan skop. Skop ni lebih kurang 12 cm. Panjang dia. Dalam tu ada kamera dan ada ruang di dalam tengah skop di mana kita boleh masukkan di belakang dan kita akan nampak tulang dengan ligamen di belakang. So dari sana gambar akan ditayang di TV. Sebab kamera tu boleh menunjukkan gambar dan kita akan keluarkan tulang dan ligamen yang kompres pada saraf. So saraf tu kita boleh menjadi bertambah luas dan disk tu kita boleh keluarkan. So lukanya lebih kurang 1 cm. Yang tu yang kita buat untuk Puan Mariam, 2 level. Itu yang katanya selepas 2 hari boleh berjalan dah. Ya, sebab lukanya lebih kurang 1 cm bahagian atas dan bawah dan fusion. The other thing ialah fusion surgery. Fusion surgery ialah bila tulang tu tak stabil. Kita akan letak skru dan kita akan letak rod untuk
mengikat tulang tu bersama. So dia tidak lagi beralih menyebabkan kesakitan di bahagian belakang. Itu antara rawatan yang doktor boleh jelaskan bersama dengan kita. 3 rawatan yang doktor klasifikasikan. Doktor, prevention is always better than cure, kan? Ya, betul. Maknanya posisi badan kita, postur kita selalunya sangat-sangat penting. Doktor mungkin boleh tunjukkan posisi duduk yang betul. Ya, betul. Cara senaman ataupun fisio yang boleh dimanfaatkan orang awam ataupun penonton-penonton kita untuk kita mengetahui bagaimana kita elakkan daripada masalah kesihatan tulang kita. Okey, especially posture. Saya selalu advise saya punya pesakit. Kalau gunakan komputer, kita kena tengkuk tu kena lurus. Ya, jangan bongkokkan, jangan dari atas ke bawah. Lurus. Bahagian kening mata sama aras dengan monitor di depan. So mata kalau dia tunduk ke bawah sedikit lebih kurang 15 darjah 35 darjah dia boleh nampak skrin elok. So shoulder, sendi bahu di tepi pastikan dia selesa. Jangan rasa macam tertekan, stres kat shoulder. Untuk betulkan kedudukan tu kita kena adjust armrest. Armrest kat kerusi tu kena tinggikan juga, ya betul, kena tinggikan ataupun rendahkan armrest so that dia you rasa selesa, ya. Dan tangan tu selari dengan lantai, jangan ke bawah atau ke atas. Siku di tepi, mouse atas table sama level dengan armrest. Dan bila kita gerakkan mouse bukan menggunakan pergelangan tangan, ya. Gunakan sekali siku. Dengan arms. Yes, gunakan siku. Sebab pergelangan tangan lebih mudah tercedera compare untuk siku. Okey. Lepas tu kita punya peha pun cushion tu kena peha kena selari dengan ketinggian dia. Ketinggian kena selari dengan lantai. Kaki tak boleh terumbang-ambing. Dia kena atas lantai. Itu dia. So kalau ada masalah, kaki itu tinggi sangat, kita letak box kat bawah untuk letak kaki atas box. Okey, itu antara posisi yang boleh anda tahu dan kita ambil cakna dengan posisi yang baik sekali untuk memberikan kesihatan tulang belakang kita. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Dr. Suresan Bariapan, pakar bedah ortopedik dan tulang belakang Hospital Pantai Kuala Lumpur. Doktor, terima kasih banyak yang saya pelajari hari ini dan menjawab juga soalan-soalan rakan-rakan kita di Facebook dan sebagainya untuk masalah kesihatan yang mereka alami. Minggu hadapan kita akan jumpa dengan vaksinasi penuh. Adakah anda dilindungi ataupun bebas daripada sebarang wabak dan sebagainya? Kita nak bercerita tentang dos penggalak vaksin juga. Jadi untuk meningkatkan pemahaman kita, jumpa anda minggu hadapan waktu yang sama. Sekian saja daripada saya, Anim Izzati. Assalamualaikum. Bye-bye.